السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Anak Kunci Syurga, muka surat 19 baris 5 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia akan luh mahfuz dan akan qalam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah khalaqa lawhan mahfuzan min dhurratin bayda'ah. Jadi sambung sikit lagi berkaitan dengan akidah, iaitu berkenaan dengan penciptaan luh mahfuz dan qalam. Maka Syekh kata, dan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia, ya Allah, akan luh mahfuz. Luh mahfuz ni, kalau terjemah bahasa, luh tu papan, mahfuz tu terjaga. Itu kalau terjemah bahasa lah. Hakikat luh mahfuz, wallahu a'lam. Dia tak pernah tengok lagi luh mahfuz. Mana tahu siapa-siapa dalam ni pernah mimpi luh mahfuz kau. Tak apa, betul tu. Sebab dia makhluk, tak ada masalah. Pernah pergi ke luh mahfuz kau. Jadi luh mahfuz salah satu makhluk Allah Ta'ala, tersimpan padanya takdir-takdir makhluk, tersimpan padanya ayat-ayat Al-Quran, tersimpan padanya segala perkara yang berlaku sehingga masuk syurga ahli syurga, masuk neraka ahli neraka. Itu luh mahfuz. Dan akan qalam, Allah Ta'ala menjadikan satu alat namanya qalam. Bukan Allah berhajat pada alat. Qalam ni bahasa kita pen lah. Kolek nak kolek tak boleh, pen tu lah. Jadi qalam. Jadi Allah Ta'ala mencipta qalam supaya qalam tu mencatat segala apa yang kita sebut tadi di luh mahfuz. Tu tugas dia. Dia catat sendirilah, dia coret sendiri. Bukan Allah Ta'ala letak tangan ke apa, bukan. Jadi dia coret sendiri, kukak dekat luh mahfuz tu, apa-apa takdir ke atas makhluk. Apa-apa yang akan berlaku, sama ada sekarang, semalam, akan datang, esok, lusa, tulak, hari mengundi, tahun depan dan sebagainya, akan datang, semua ditulis berlaku dah. Tinggal berlaku ya. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda'ah. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, ya Allah, akan luh mahfuz daripada permata yang putih.
Dia diperbuat daripada permata yang berwarna putih. Tu yang tak tahu macam mana tu. Bayang pilah permata warna putih, dia buat satu benda dengan benda tu. Gitulah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu besar lah, tapi tak tahu besar mana tu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ni hadis untuk qalam pula. Faqala lahu uktub. Faqala ya Rabbi madza aktubu? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'atu. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa yang mula-mula barang yang menjadikan barang oleh Allah Ta'ala itu qalam. Jadi antara makhluk pertama ciptaan Allah ialah qalam. Ciptaan pertama makhluk Allah, khilaf ulama wallahu a'lam. Khilaf ulama lah, ada yang kata arash, ada yang kata qalam, ada yang kata Nur Muhammad dan sebagainya. Jadi kita ni menyatakan secara lafaz zahirnya qalam lah yang pertama, tapi sehari dia akan sebut qalam tu dibuat selepas arash buat dulu. Jadi makhluk pertama yang dalam kitab kita ni ialah arash lah. Jadi dia kata menjadikan oleh Allah Ta'ala akan qalam, maka berfirman ia, ya Allah bagi qalam. Allah pun sebut tulislah olehmu. Suruh tulis. Dia gerak sendiri. Dia gerak dengan kehendak Allah Ta'ala. Bersembah ia qalam. Bersembah ni tanya, wahai Tuhanku, akan apa aku tulis? Aku nak tulis benda ni. Musuh tulis apa? Berfirman ia, ya Allah, tulis olehmu akan segala banyak tiap-tiap sesuatu. Segala banyak tiap-tiap sesuatu ni maksud dia takdir itulah. Dalam bahasa Arab dia tulis maqadira kulli syai', takdir setiap sesuatu. Takdir yang berlaku pada Ahmad, pada Zaid, pada Ali, pada pokok, pada laut, semua ditulis belaka dah sejak azali. Baik, rezekinya, matinya, hidupnya, sakit apa, harta banyak mana, nafas berapa ribu, semua tulis dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hingga hari kiamat. Tulislah apa benda yang akan berlaku daripada awal sampai kiamat. Dah ditulis sendiri ikut pandai ke? Dah lah, ikut kehendak Tuhan. Dia bergerak tu pun dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang ditulis tu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala kehendak sejak azali, dan apa yang Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku. Jadi semua tu sudah terakam dan sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah pergerakan qalam tu apabila dia menulis di Lauh Mahfuz. Kemudian kata musannif, seperti banyak rezeki. Itu tambahan daripada Syekh Qadir Mandlili. Dia hurai contoh apa tiap-tiap takdir itu. Seperti banyak rezeki, banyak sikit rezeki seseorang. Jadi rezeki ini umum, sama ada harta, umur, kesihatan, ilmu, faham, semua tu rezeki belaka. Bila orang mati, maka dia tak ada rezeki satu habuk dah ketika tu. Antara amalan nak panjang, nak murah rezeki, yang bersedekah. Sedekah. Yang kedua, silaturahim, menyambung hubungan silaturahim antara kekeluargaan. Yang ketiga ialah membaca suratul Waqiah. Suratul Waqiah sama ada lepas subuh atau lepas asar atau lepas isya. Jadi membaca surah Al-Waqiah boleh mengelakkan seseorang daripada papa kedana. Ini banyak rezeki. Antaranya lagi sembahyang duha, tu penyebab rezeki masuk. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, dia panjang hurai, hurai panjang berkenaan dengan pembuka pintu rezeki. Antaranya tadi lah. Itu adalah zikir-zikir macam-macam. Kemudian kata musannif, dan banyak umur tiap-tiap seorang. Ada yang umur pendek, ada yang umur pertengahan, ada yang umur panjang. Nabi Adam AS umur dia 1000 tahun.
Umur Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Tu. Umur kita, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antara 60 hingga 70 sahaja. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jika muafakat segala makhluk dan mengubah mereka itu makhluk akan sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz itu, niscaya tiada kuasa mereka itu makhluk akan mengubah sesuatu. Kalau semua makhluk kita pakat-pakat satu dunia dengan jin sekali pakat-berpakat untuk mengubah sesuatu yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, tak kisahlah parti mana pun dari seluruh dunia bersepakat belaka nak ubah benda yang tulis di Lauh Mahfuz, tak boleh pas sudah, tak boleh. Pakat lagu mana pun, hebat lagu mana pun, nak pergi ke Lauh Mahfuz pun tak sampai. Lauh Mahfuz atas kita hak yang astronot, angkasawan negara pergi atas tu pun dah bangga dah. Kalau kita nak pergi langit pertama pun tak sampai-sampai, mati dulu apa. Sebab apa? Langit pertama nak ke langit kedua, ataupun langit dunia nak ke langit pertama 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Kita umur 60 mati dah itu. Lepas tu kena bawa keturunan kita pergi situ nak sampai langit pertama. Sebab apa? Sebab kita mati 60, sambung pada anak pula 60, jadi 120, sambung cucu pula 180. Sampailah berapa keturunan, baru 500 tahun baru sampai langit pertama. Nak turun tak boleh dah. Hidup situ. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula perkataan yang sebenar. Pendapat yang betulnya ialah bahawa arash dijadikan dahulu daripada qalam. Arah dulu mari. Allah Ta'ala buat arah dulu. Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah sebut dalam Tuhfatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid, arash ini makhluk yang paling besar sekali. Sebab itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Orang panggil Arsyur Rahman. Sebab apa disandarkan kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman? Kerana menunjukkan arah tu makhluk yang mulia dan dikuasai Allah Ta'ala. Bila makhluk yang mulia dan dikuasai Allah, makhluk yang paling besar, maka yang kecil-kecil daripada dia lagi Allah Ta'ala kuasa. Tu tunjuk itu. Masjid Baitullahil Haram, kenapa disandarkan kepada nama Allah? Bukan kata Allah di situ, tapi nak kata tempat tu mulia bila disandarkan kepada Allah. Baitullahil Haram. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan dalil hadis Muslim. Dia tak bagi tahulah hadis tu macam mana bunyinya. Hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, bukan hadis orang Islam. Kan hadis Muslim, hadis orang Islam, bukan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ditanggungkan akan hadis Abu Daud itu, hadis tadi itulah, atas terdahulu qalam daripada yang lain daripada arash. Jadi hadis Abu Daud atas tu yang kata makhluk pertama tu qalam, yakni pertama selepas arash. Tak termasuk arah lah. Maknanya dia yang pertama, yakni bila kita tolak arah dah. Tapi kalau tak tolak arah lagi, arah pertama. Dan bahawa wallahu a'lam, selesai. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan arash dan kursi. Dua lagi makhluk Allah Ta'ala. Lupa. Lauh Mahfuz, qalam, arash dan kursi, antara makhluk Allah Ta'ala yang kekal walaupun kiamat tak akan hancur. Dia kekal selama-lamanya, sampailah bila-bila. Kemudian arash tu pula, dia di sekarang ni ditanggung oleh 4 malaikat. Di akhirat akan ditanggung 8 malaikat. Tanggung. Sebab itu kita tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas arash, maka seolah-olah Allah Ta'ala itu ditanggung oleh 4 orang yang menanggung arah, yang mana Allah duduk atas arah. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa-siapa yang beriktikad Allah itu ada sungguh
bertempat di arah yang ditanggung 4 malaikat, kafir. Tu. Tu secara sarih lah, secara terang-terangan dia kata Allah tu ada sungguh, bertempat mengisi ruang kosong yang berada di atas arah yang ditanggung 4 malaikat tu, mujassimah yang sarihah, mujassimah yang betul-betul mujassimah lah, iaitu kafir, wal iyad billah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bahawa menjadikan habis arah dan kursi. Kursi itu bukan tempat duduk Tuhan. Ingat kursi kita apa? Ni kursi ni makhluk Allah yang kita tak tahu bentuk lagu mana. Bukannya kerusi. Hak ni kerusi ni, hak tu kerusi. Tu. Kerana firman Allah Ta'ala, Rafi'ud darajati dzul arsh. Arti firman Allah, Allah Ta'ala meninggikan ia Allah akan segala pengkat. Akan segala pengkat ni pangkat lah. Pangkat siapa? Pangkat mukminin di dalam syurga. Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjat orang mukmin dalam syurga, yakni berdasarkan amalan-amalan dia. Ada syafaat Nabi SAW yang mana dia ahli syurga dah, tapi ahli syurga nombor 4. Dapat syafaat Nabi, dapat nombor ahli syurga nombor 1. Tu antara syafaat Nabi SAW di akhirat nanti. Dan lagi pula yang empunya arash. Jadi arash tu ialah makhluk Allah. Jadi tak betul orang kata arash tu qadim sama dengan Tuhan. Mustahil. Ada seorang mengajar di Indonesia, dia kata arah tu saya tak tahu qadim ke baharu. Astagfirullah. Dia tak tahu qadim ke baharu. Dah kalau tak tahu qadim ke baharu, seolah-olah dia kata arah ni saya tak tahu Tuhan ke dak. Gitu. Gitu ya. Sebab yang qadim ni Allah Ta'ala seorang ya, tak ada dah orang lain. Tu. Jadi boleh dia kata saya tak tahu qadim ke baharu. Tu. Bahaya ungkapan tu. Kalau iktiraf dia tu qadim, kafir kawan tu. Tu mujur dia tak syak Allah Ta'ala tu qadim ke tak. Kalau Allah Ta'ala dia syak qadim ke tak, memang kafir lalu tu. Tu bahaya. Tu orang belajar, orang mengajar lah tu. Bukan belajar baru nak tatih alik bata, bukan. Orang mengajar dah atas ni. Mujur kat negara lain. Tu. Kemudian dan firman-Nya Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Artinya meluas oleh kursinya. Ni dalam surah ayat kursi tu lah. Sebab tu dia panggil ayat kursi, sebab ada perkataan kursiyyu. Meluaslah oleh kursinya Allah akan segala langit dan bumi. Jadi kursi berbanding dengan makhluk, dia paling besar. Paling besar. Kursi banding dengan arah besar lagi. Banding besar tu lagu mana? Kita ambil cincin. Cincin tu ibarat seluruh alam. Kita tahu di padang pasir. Padang pasir itu kursi. Tu. So tu. Tu. Seluruh alam macam satu cincin. Yang dibuang di padang pasir. Padang pasir itu kursi. Tu luah dia. Lepas tu kursi banding dengan arah sama juga. Kursi tu macam satu cincin, bila ditahu di padang pasir itu arah. So tu. Luah sangat tu. Tu. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah, artinya kursi itu lebih luas daripada segala langit yang 7 dan bumi yang 7. Masing-masing ada 7 lapisan. Bumi ada 7 lapisan, langit ada 7 lapisan. Setiap lapisan langit 500 tahun. Bolehlah nak buat perjalanan. Tapi kena kosak mati kat atas tu, tak boleh dah tanah kubur. Tu bermula arash itu jisim yang sangat besar. Jisim dia. Jadi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dan dia bukannya zat dia bukannya zat yang macam Tuhan, kerana dia jisim. Bila jisim, dia ada juzuk dia ada bahagian, dia boleh pecah belah. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Al-Fatani ceritalah
sifat-sifat arah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah tengok. Arah ni ada kepala, 1000 kepala. Tak ingat lebih kurang ni 1000 kepala. Dalam setiap kepala tu ada 1000 lidah. Yang duk bayang tu begitu. Lagu mana tu ada kepala 1000, lepas tu setiap 1000 kepala ada 1000 lidah pula. Wallahu a'lam. Dan setiap 1000 lidah tu bertasbih pada Allah Ta'ala. Tu arah. Satu kepala 1000 lidah. Tak boleh tengok itu. Satu lidah pun cukup dah. Tu. Tu. Kemudian dia kata, yang bangsa nur, dia bercahaya. Lagi yang bangsa atas, duduk di atas lah. Dia di atas sekali. Bawah tu makhluk yang bawah kecil-kecil. Dia yang paling atas kali. Tak ada dah yang lebih atas daripada arash. Dan kursi itu jisim yang sangat besar juga, yang bangsa nur, yang bangsa cahaya, tapi di bawah arash, berdempek dengan dia, dengan arah. Tak apalah nak berdempek, sebab dia alam, dia makhluk. Ni kata Allah berdempek duduk atas arah, habis kita. Allah duduk atas arah tapi tak berdempek, jauh lagi. Sama juga 2 kali 5. Tu Dan bahawa setengah daripada alamat-alamat hari kiamat itu keluar Dajjal. Kita Ad-Durrus Samin, Aqidatun Najin, dia cerita panjang bab Dajjal ni. Fitnah cukup besar pada akhir zaman. Dajjal ada tanduk satu. Tanduk itulah keluar ular. Mata sebelah kiri buta, mata sebelah kanan terkeluar. Rambut macam dahan pokok. Memang huduh lah. Tingginya ialah lebih kurang berapa hasta? 60 ke 80 hasta, lebih kurang itulah. Tinggi dia. Dia ada kenderaan dia himar tu, sekali langkah 3 hari perjalanan. Jauh lagi. Dajjal dia mari ke kampung-kampung, memang terlipat dan sebagainya, bawa segunung roti. Masa tu tak ada makan, tak ada minum. Jadi kalau kita terpedaya, kita makan hak dia roti, kafir kita ikut dia Tuhan. Sebelum dia bagi roti tu, dia tanya dulu, mengaku tak aku Tuhan? Mengaku kafir. Tu Jadi orang mukmin pada zaman itu, makanan dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang selamat daripada Dajjal ialah 19,000 orang saja. 19,000 orang saja, 12,000 lelaki, 7,000 perempuan. Lain semua pengikut Dajjal. Ramai. Berapa bilion pengikut Dajjal? Yang selamat 19,000. Tak tahu kalau kita, kalau zaman tu sempat, tak tahu kita termasuk dok. Takut dia mari memang terlipat, semua kafir laku habis kita. Sia mengaji sifat 20. Batu tok duk melawak kata, orang mengaji sifat 20 boleh lawan Dajjal. Bukan suruh lawan sungguh. Nak kata tak terpadaya dengan Dajjal, sebab dia reti sungguh sifat 20. Tapi Nabi SAW kata, bila nampak Dajjal suruh lari, jangan pergi dekat pula. Aku ni mengaji sifat 20, ansat tunggu. Jangan gitu. Duduk cari pasal gitu. Kemudian, dan turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun nak bunuh Dajjal. Jadi bila Nabi Isa turun tu di Damsyik, Syria. Bila dia turun tu, Dajjal nampak je dia cair macam garam. Dia cair macam garam, letak dalam air hangat. Cair, mati. Tu. Bila mari Dajjal, mari pula Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni lah makhluk Allah Ta'ala yang tersembunyi sekarang, tak tahu di mana. Yang mana kalau puak-puak dia lalu dalam laut ataupun tasik, kering tasik tu, dia minum puak-puak dia ya. Tu. Ni zaman Nabi Isa alaihi salam nak menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Lagi teruk lagi. Tu. Lagi teruk sampai Nabi Isa kena bersembunyi. Dengan puak-puak dia bersembunyi di sebalik bukit-bukit. Doa pada Allah Ta'ala mematikan Dajjal. Allah Ta'ala hantar ulat ya. Ulat mati. Bila mati, busuk kohong satu dunia. Busuk kohong tu, siapa nak tanam mayat
Maju tu, tak ada siapa. Sebab bila dia mati tu, dia punya badan tu bergelimpangan di jalanan. Tak ada satu pun tapak kaki yang boleh jalan, melainkan akan berpijak di tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Punya banyak. Doa sekali lagi, Allah Ta'ala turun hujan. Turun hujan, maka terhakislah segala badan Ya'juj dan Ma'juj, selesai. Maka hiduplah zaman 40 tahun pula. Berkenaan 40 tahun, khilaf lah 40 tahun ke 4 tahun tu. Zaman Nabi Isa alaihi salam. Masa tu dah baru dia kahwin. Dia tak kahwin je. Duduk atas langit sekarang ni. Duduk tengok kita mengaji gedok ni. Kemudian turun Nabi Isa tu dari langit, noktah, dan naik matahari dari sebelah barat. Tu alamat kiamat. Bangun tidur timur, bangun tidur timur. Bila terbit turun bila dah terbenam dia belah barat. Alhamdulillah lagi, hari terbit tiba-tiba esok barat, habis taubat tak diterima. Tu tanda alamat hari kiamat. Dan keluar oleh binatang daripada bumi, berkata-kata ia binatang tu akan manusia. Dia panggil dabah. Dabah ni asal bahasa Arabnya binatang yang melata di atas bumi, tapi nama khusus dia untuk binatang ni dabah. Dabah ni boleh cakap. Dia akan pergi ke setiap orang, dia akan cok kawan ni kafir ke mukmin. Dia mari lah setiap orang. Dia mari, dia bawa tongkat dengan cincin. Kalau kita ni mukmin, mukmin sampai ke mati dia akan panggil ya mukmin. Orang pun akan panggil ya mukmin. Kalau kafir, wal a'yadzubillah, kafir lah. Bila cok kafir takut tu, sebab orang kafir tengok kiamat, orang mukmin tak tengok kiamat. Daripada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, berkata ia Hudzaifah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-qiyamah, kiamat itulah, tiada ada ia al-qiyamah, tidak berlaku kiamat tu hingga melihat kamu dahulunya akan 10 alamat. Maka menyebutlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 itulah. Apa dia? Akan asap. Asap ni pun tanda keluar pula, tanda alamat kiamat. Asap dia panggil ad-dukhan. Surah ad-dukhan. Dukhan ni bukan jerbu. Tahun bila tau 19 berapa jerbu teruk kat Malaysia, dia pun kata buat kalut. Ni nak kiamat ni. Allah berlaku kat Malaysia ya. Malaysia, Indonesia ya, kiamat apa? Dia satu dunia. Batu yang dukhan ni pula, asap ni pula, kalau kena kepada orang mukmin dia sesemua ya. Kalau kena pada orang kafir dia sakit. 40 hari ad-dukhan. Tak tahu lagu mana waktu tu. Dan Dajjal, ni tadi dah. Dan Dabah, tu binatang tu yang akan cok kafir ke mukmin. Dan naik matahari dari tempat lenyaknya matahari, iaitu terbit belah barat. Dan turun Nabi Isa anak Maryam. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi al-Iqna', Sayyidatuna Maryam alaihassalam akan bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Tu sebahagian pandangan ulama lah. Sebab dia tak ada bapa, tidak ada suami. Dan Ya'juj dan Ma'juj, ni lah ayat tadi tu. Selepas Nabi Isa turun, mari Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum Nabi Isa turun, Dajjal. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi. Itulah duk mengaku Imam Mahdi tu. Saya lah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, mari daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebiji macam Nabi. Dia Imam Mahdi, akan dibai'ah semua di Mekah. Tu orang akan taat dan taat pada perintah dia. Lepas tu baru mari Dajjal. Duk perang dengan Dajjal, lari dengan Dajjal. Mari Dajjal, lepas pada tu baru Nabi Isa turun. Dajjal mari bila? 40 hari ya. 40 hari tu jangan 40 hari kita. 40 hari kita senang. 40 hari yang dimaksudkan ialah hari pertama tu setahun. Mana setahunnya siang tak ada malam. Setahun tu siang tak ada malam.
Jadi ulama fiqh dia kata nanti nak sembahyang isyak mayang kena takdir, kena faham-faham, kena ijtihad sendiri. Waktu tu tak ada malam. Waktu maghrib ijtihad sendiri, waktu isyak ijtihad sendiri, bulan Ramadan ijtihad sendiri. Ijtihad belaka sebab tidak ada malam. Setahun tak ada malam. Hari yang kedua Dajjal sebulan, macam sebulan tak ada malam. Hari ketiga Dajjal seperti seminggu tak ada malam. Hari keempat Dajjal barulah macam hari-hari biasa sampailah hari ke-40 baru mati. Tu maksud 40 hari. Bukan 40 hari duk kira kalender. 40 hari sikit ya apa. Yang itu. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan 3 Ya'juj dan Ma'juj. Dan 3 tenggelam di dalam bumi, tenggelam di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Apa ni? Dan tenggelam pada yang menyerupai Pulau Arab. Oh ni, ada benda yang tenggelam. Ni kena rujuk balik ni, apa benda ni? Dia ada nama pulau dia. Tak sebab tengok kita pun. Ada benda yang tenggelam. Dan yang terkemudian daripada demikian itu, api keluar ia api dari Yaman, menghalau ia api akan manusia kepada tempat himpun mereka itu manusia. Sebelum nanti nak mari Dajjal apa semua, akan datang api yang marak daripada Yaman yang menghalau mereka ke tempat lain. Akan tubuh api. Api lagu mana tak tahu, sampai tahap orang kena lari daripada api tu. Yang api itu keluar daripada Yaman, sampailah dia pergi lari ke tempat lain. Tu tanda kiamat yang seterusnya. Ini tanda-tanda besar kiamat lah. Tanda kecil kiamat banyak. Tanda kecil kiamat lah, masjid ada dah. Mana? Besar tak penuh. Habis kalau kiamat tu. Tu apa lagi? Nampak orang Islam tak bagi salam. Tu kiamat dah. Tu kiamat kecil. Tu mati, banyak orang mati, kiamat kecil. Tu. Apa lagi tak sembahyang, orang banyak berzina, orang banyak minum arak, kiamat kecil. Tu. Kiamat kecil ni banyaklah. Nampak teruk-teruk tu kiamat kecil tu. Dan bahawa Allah Ta'ala menghidupkan akan sekalian yang mati pada hari kiamat. Tu wajib beriman, dia panggil al-ba'thu. Dia orang falsafah, dia ingkar, dia kafir. Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad rahimahullahu taala, kafirnya puak falsafah ni dengan sebab dia tidak mengakui ada kebangkitan selepas mati. Dia mengatakan alam ni qadim. Dia mengatakan Allah Taala hanya tahu benda yang besar-besar saja, benda kecil-kecil Allah jahil. Tu kafirlah falsafah tu. Tu dan membalas ia Allah akan segala amal hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Yang amalan dia satu boleh digandakan, dosa dia satu pun boleh diganda, boleh ditolak, boleh diampun. Tu waktu nanti di akhirat lah. Ini yang paling takut kali. Dibangkitkan, yakni dihimpunkan. Mana? Kerana firman Allah Ta'ala, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Artinya, kemudian bahwasanya kamu pada hari kiamat dibangkitkan, dihimpunkan. Tu dalil kata hari kiamat berlaku al-ba'thu, kebangkitan daripada kubur. Kebangkitan daripada kubur nak kepada mahsyar dia panggil an-nashru. Bila dah berhenti di pada mahsyar dia panggil al-hasyru. Tu lepas tu panggil mahsyar. Mahsyar tu tempat al-hasyar, tempat himpun. Jadi bila kita akan dihimpun nanti di pada mahsyar 40 tahun selepas tiup sangkakala kiamat. 40 tahun baru dibangkit kembali. Khilaf ulama kita ni bangkit ni dengan badan sama ke Allah Ta'ala cipta lain? Khilaf. Ada yang kata sama saja dengan badan sekarang. Kalau tak ada kaki, tak ada kaki lah masuk. Hidup dengan tak ada kaki je lah. Kalau buta, kecuali Allah Ta'ala nak menampakkan lah.
Ada yang kata, para ulama yang kedua kata, oh tidak, Allah Ta'ala menjadikan tubuh yang baharu, ruh saja yang kekal. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, yauma idzi waffihimullahu dinahumul haqq. Artinya pada hari kiamat itu menyempurnakan akan mereka itu manusia oleh Allah Ta'ala akan balasan segala amal mereka itu manusia yang sebenar, yang patut padan dengan amal mereka itu manusia. Kalau jahat masuk neraka, kalau tak Allah Ta'ala ampun. Kalau pahala, kalau buat taat dapat pahala, masuk syurga. Kalau Allah beri pahala, kalau Allah tak beri pahala, tak dapat apa. Sebab tu kita buat amalan ni dalam keadaan ada ar-raja, berharap sungguh pada Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Tu. Dan bahawa sekalian manusia dilintangkan mereka itu manusia atas Allah Ta'ala pada hari kiamat. Artinya diperlakukan mereka itu manusia supaya menghukum Allah Ta'ala antara mereka itu manusia. Jadi amalan kita akan ditayang satu persatu di hadapan Allah dan seluruh anak Adam. Bila dah selesai dengan Allah Ta'ala, dia panggil pula, wahai manusia, siapa-siapa ada tuntutan ke atas dia, mari sekarang. Siapa yang pernah buat zalim kat dia, siapa yang dia pernah buat zalim ke orang, dia mari tuntut pahala. Siapa yang pernah mengumpat atau minta maaf pas sudah, dia mari tuntut pahala. Siapa yang pernah menipu dia, mari tuntut pahala. Isteri anak-anak yang tak pernah dia mengajar langsung, mari tuntut pahala. Habislah kau, pahala orang lelaki habis. Tu kawan tu pernah senyum, kawan tu tak balas senyum, habislah kau. Kawan tu pernah pijak selipar aku, habislah kau. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarrah dia akan ditanya. Dia kecil ya, pijak selipar, mari kawan tu. Pijak selipar kawan tu tak balas senyuman, hari lalu kau senyum kamu masa muka, abasa wa tawalla. Nabi SAW pernah ditegur Allah Ta'ala bila seseorang mari, Nabi SAW tengah sibuk menyembah dengan puak musyrikin tu, dia buat masa muka, abasa wa tawalla. Mari terus ayat Quran, abasa wa tawalla, tegur Nabi SAW yang masa muka kat orang tu. Pas pada turun ayat tu, pas sudah sampailah mati Nabi SAW, mari ke dia tak pernah masa muka. Masa muka tu bukan Nabi SAW sengaja, tak sengaja, sebab dia sibuk untuk mendakwa orang masuk Islam ni. Secara tak sengaja, hak tu pun Allah Ta'ala tegur dah. Tu kita tak tahu sama makhluk dengan mak pak lagi, dengan isteri lagi, anak-anak lagi, bagi kedok nafkah dak tau. Ngajar kedok tauhid nipah, fardu ain, akidah, tasawuf, fiqh. Tak reti aja, mari hantar kedok. Tu. Itu semua dia akan tutup belaka. Lepas tu orang lelaki ni panggil, orang lelaki ni banyak tanggungan dia, pecah bala. Pecah bala. Perempuan pernah hak batik hak zahir ni, dia banyak masak, dia banyak mok sini situ, buat kerja rumah, letih badan. Kita letih kepala otak. Apa tanggungjawab mengata. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasa kerana firman-Nya Allah Ta'ala, wa'uridu ala rabbika saffa, artinya dan dilentangkan akan mereka itu manusia atas Tuhan engkau pada ketika berbaris-baris, tiada seperti melentangkan tentera atas raja supaya mengenal ia raja akan mereka itu tentera. Bukanlah. Jadi Allah Ta'ala akan bentangkan amalan-amalan manusia di hadapan manusia yang lain. Ada orang yang ada hak atas dia yang dia tak bayar lagi, kena hutang tak bayar lagi, sangkut. Kawan tu pernah menumbuk, kawan tu sangkut. Kawan tu pernah sepak binatang pun mari juga. Binatang bukan boleh tutup pahala. Binatang tu kalau kita buat zalim pada binatang, dia contohnya kalau kita tendang dia, sehari ke akhirat dia tendang kita balik. Tu ya. Dalam Quran sebut
kambing, 2 orang kambing, seorang tak ada tanduk, seorang ada tanduk. Kambing yang tanduk tu, kambing yang bertanduk, tanduk kambing yang tak bertanduk. Di akhirat kambing yang tak bertanduk tu akan tanduk balik. Tu binatang. Hak ni manusia. Binatang tu dapat edah apa lantak hang nak tanduk ke, nak patuh ke. Hak tu binatang. Hak ni manusia lagilah Allah Taala kira. Tu sebab binatang tak masuk syurga neraka. Hak nak masuk syurga neraka kita manusia. Jadi dia hitung banyak lagi. Tu. Batu Habib Ali Al-Baqir rahimahullahu taala, dia kata kesilapfahaman orang ni ialah orang anggap kata syurga ni senang nak masuk. Beramal sikit apa sikit lesah masalah. Tak, syurga ni mahal. Orang alim pun belum tentu dia masuk, betul lagi hal lain. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Ada yang orang alim masuk neraka, ada. Sebab apa? Sebab orang tanya dia tahu benda tu, dia tak jawab. Tapi masuk neraka pula. Orang alim orang alim tak beramal dengan ilmu dia, masuk neraka lebih dahulu daripada Fir'aun. Tu orang alim. Hatta alim tu tak tahu boleh jadi syurga, boleh jadi neraka. Tu yang kita takut tu. Itu buat relax. Syurga senang. Mari tarawih 20 selesai. Mari baca Quran sikit 30 juzuk selesai. Hak fardu ain itah ke mana? Mayang puasa bang tak tahu syarat sah rukun apa semua. Habis kita. Tu imam baca Fatihah saja, lepas Fatihah amin Allahu akbar, serabut belakang makmum. Kok mana tu imam terus rukuk ni? Lepas tu imam bagi salam, siap tu imam. Tu imam, apa tak suruh tadi tu? Lalu tu imam. Sebab apa dia boleh buh tu? Sebab dia jahil tu ya. Makmum tu jahil. Makmum tu nak buat, imam tu nak buat macam mana? Aku terlupa ke? Atau apa ke? Jadi kita ni ada hukum dia. Kalau tu imam terlupa baca surah, baca Fatihah saja, terus rokok, kita ni kena baca Fatihah ke? Atau ikut dia? Ada lah hukum dia. Upi bantai tu imam awak. Kalau orang bantai tu imam tu, mana dia jahil tu ya. Bantai dia tak faham hukum masbuk muafiq. Masbuk muafiq tu kecil ya, nipis lagi tak tu. Tapi kalau nak sembahyang Jumaat fardu ain ngaji. Kalau tak tahu tu habis cerita. Berapa ramai orang ingat muafiq masbuk ni satu rakaat saja, rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat keempat tak terjadi. Jahil sudah. Jahil situ dah. Itu jahil dah. Belum lagi hak yang masalah berkaitan dengan muafiq masbuk 14 masalah. 14 ya. Berapa belah tu ya? Tak belajar juga. Tak ambil tahu juga. Lepas tu hari imam terabur, dia sekali terabur. Kita pernah terawih. Terawih dekat satu masjid kat Terengganu je lah. Tu imam orang luar, orang Arab. Dekat-dekat rakaat terakhir tu, tak silap dia buat 18 rakaat. Patutnya 20 lah. 18 rakaat dia buat. Lepas tu rakaat ke-19, rakaat ke-20, bagi dia witir rakaat 2, witir 2 rakaat. Kita ni 20 lah. Kita tengok tu imam duk baca sabbihisma rabbikal a'la. Kita perasan dah kawan ni witir ni. Sebab apa? Sebab dia baca tarawih tu surah panjang-panjang belaka. Surah Baqarah lah apa semua tu. Tiba-tiba sabbihisma rabbikal a'la. Memang sah witir tu. Sedangkan pada hakikat dia sekarang ni patutnya rakaat 19, rakaat 20. Bagi dia rakaat witir pertama, rakaat witir kedua. Kita tengok drama apa lagi. Kita gitu ya. Jadi tarawih biasa-biasa tarawih orang. Patut naik rakaat seterusnya. Naik rakaat seterusnya kalau ikut makmum witir pertama, witir kedua. Tapi dia serakaat. Sebab apa habis ya? Dia pun witir rakaat pertama, rakaat ketiga. Dia baca 3 kul. Memang sah dah. Kita nak tengok orang belakang dia apa. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya seorang berdiri. Hak lain Assalamualaikum juga. Lepas bagi salam, tak apalah bagi salam. Duk bising. Apa tu imam? Tak sah. Sudah. Ada yang tak sah lah. Ada yang apa tak? Ada yang maki tu imam lah. Ada yang kata, ada yang maki tu imam. Saya nak buat 20 jadi tak 20. Habis cerita. Kita seorang yang bangun dengan kawan kita seorang lagi. Hak tu yang bangun. Pas habis tu
Kita pun balik lah. Dia tak kira kita buat witir kat rumah, dia dah buat witir dah kawan tu. Kita tak buat witir lagi sebab bagi kita 19-20 tu witir serakaat je lah. Pas balik kat baki orang nak rumung kita. Oh macam mana Ustaz? Sah dah. Bukan masalah sah dah. Tak erti. Mampus kat dia lah. Dia serakaat tu, kita tambahlah satu. Kita rakaat, kita buat tarawih. Dah boleh ikut lah. Dia bukan sembahyang jenazah. Yang tak boleh ikut ni sembahyang hak biasa ni, kalau dia sembahyang jenazah tak boleh lah. Sembahyang jenazah 4 takbir, mana ada rokok sujud. Tu. Ataupun dia sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana pun 2 rokok, 2 i'tidal, 2 qiyam. Tak boleh juga. Jadi boleh macam biasa. Rumun habis kat parking, kita jenuh nak jawab. Lepas jawab tu pun duk maki tu imam ni. Allah, kita dah rugi malam ni tak 20 sama tu imam pula dah. Tu tak belajar tu. Ataupun belajar dah tapi tak ambil kepentingan. Dia tak perhatian sungguh waktu orang mengajar. Habis gitu. Bab mayang ya, bukan bab etikot lagi. Ni bab mayang ya. Belum bab puasa, belum bab zakat, korban ke apa, belum gitu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.